Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Pis dalam Sembang Pis X My Move sempena Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia 2020 KLWBC. Okey, dan untuk pengetahuan anda semua tuan-tuan dan puan, kita nak ucapkan selamat datang kepada anda semua kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Tetapi untuk pengetahuan anda semua, malam ini adalah merupakan malam pembuka tirai My Book Festival yang dikuasakan oleh Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun My Move, dibawakan khas sempena Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia yang ke-20 pada tahun 2020. Cantik nombor tu. Ibu Kota Buku Dunia yang ke-20 pada tahun 2020. Dan untuk pengetahuan anda semua, Sembang Pis merupakan salah satu program di bawah My Book Festival. Tetapi kita ada lagi 3 program yang akan berjalan serentak bermula pada Oktober 2020 sehingga April 2021 nanti, iaitu kita ada My Book Move Club yang akan diselenggarakan oleh Cik Puan Rahmah Mota. Kita ada Book Story Basking yang akan dikendalikan oleh Cik Puan Azah AR, dan juga Book at Sekolah yang akan dikendalikan oleh Puan Husna Adnan. Ini semua dibawakan khas oleh Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun My Move sempena Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia. Okey, baik. Malam ini kita akan membicarakan topik berkenaan mana dia kita akan membicarakan topik berkenaan kuantiti pembacaan tidak menentukan kualiti pemikiran. Topiknya nampak macam besar untuk kita bincangkan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sama-sama telusuri perbincangannya nanti. Tetapi untuk membincangkan topik ini, saya tidak berseorangan. Kita pastinya memerlukan tetamu yang tidak asing lagi dalam dunia kritik sastra tanah air. Wah gitu. Kita bawakan saudara Muziru Idham untuk bersama kita membincangkan topik kuantiti pembacaan tidak menentukan kualiti pemikiran. Baik, kita ucapkan selamat datang Muziru. Assalamualaikum Muziru, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Muziru bersiaran di mana ni? Di rumah, di pejabat? Rumah. Di rumah. Malam-malam buta, rumah risau. Ya ke? So macam mana situasi semasa? Kita tak berjumpa sejak PKP, kita tak dapat berjumpa lagi sehingga sekarang dengan Muziru kan. Tapi macam mana keadaan Muziru sepanjang tempoh PKP ni sehinggalah sekarang ni? Semuanya baik-baik saja atau macam mana? Semuanya baik-baik, bertambah baik kot. Berat badan macam tengah naik, so saya kena turunkan. Berat badan tengah naik Sebelum PKP berapa kilogram? Kalau boleh nak umumkan. Itu benda rahsia. Okey, baik. Manalah tahu kot lah kan, sebab bahagia sangat kan. Okey. Baik, okey. Tapi sekarang ni kalau ikutkan dalam tempoh kita PKP, pandemik COVID-19 dan sebagainya, Muziru pastinya akan lebih banyak berada di rumah untuk menjalankan kerja-kerja dan sebagainya kan. Mungkin boleh kongsi sikit dengan audiens sebelum kita pergi lebih jauh tentang topik yang kita akan bicarakan pada malam ini. Latar belakang sedikit lah. Mungkin Muziru boleh kongsikan dengan audiens pada malam ini sekarang ini sedang bertugas sebagai apa, di mana, mungkin kalau boleh dikongsikan dengan audiens. Silakan. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Terima kasih kepada Abang Hafiz yang menjemput untuk menyertai untuk sesi sembang santai pada malam ni. Jadi kalau sekadar cerita tentang selama PKP saya ni, yang daripada bulan 3 sampai bulan 6 tu agak tu sikit sebab ketat kan. Jadi memang saya banyak berada kat rumah dan saya selalu masak. Orang yang selalu tengok status WhatsApp saya tu setiap hari saya akan letak saya share masakan saya. Saya jadi rajin masak. Jadi sekarang bila dah longgar, start bulan 7 dah longgar balik, saya start pergi kerja balik dan yelah dah start malah masak. Ini bakat terpendam yang Abang Hafiz tak tahu ni. Muziru memasak ni kan. Selalunya menu apa yang dimasakkan tu? Macam-macam settle macam-macam. Oh, tapi kita tak berlawan pula masa PKP tu ya, Abang Hafiz dengan Kak Ija. Kita ada buat cabaran laki bini memasak. Kalau tak kita tahu, kita buat cabaran penulis dan penerbit memasak. Bukan penulis dan penerbit memasak. Okey, baik.
Bila bercakap soal penerbit dengan penulis tadi, sebelum saya pergi lebih jauh lah tentang topik kita pada malam ini, iaitu kuantiti pembacaan tidak menentukan kualiti pemikiran. Muziru, buat pengetahuan tuan-tuan dan perempuan yang sedang menonton secara langsung kita di Facebook KL Baca dan juga Facebook My Book Festival sekarang ini, Muziru sebenarnya merupakan seorang penulis yang kritis, penulis muda yang sangat kritis, yang sangat tajam dalam kritikan-kritikannya. Ini bukan pujian sebab saya adalah penerbitnya, tidak, tetapi memang daripada bacaan-bacaan yang kami saya dan Eja lakukan, memang terbukti bahawa ada kata-katanya yang menikam, begitu kan. Antara buku ini bukan ruang promosi sangatlah, tapi sebab kita nak memperkenalkan Muziru kan, antara buku yang telah ditulis oleh Muziru Idham yang telah pun diterbitkan oleh Legacy Ohad. Nanti mungkin Muziru boleh kongsi kalau ada buku-buku lain yang diterbitkan oleh penerbit lain. Tetapi kalau antara buku yang diterbitkan oleh Legacy Ohad, yang pertamanya adalah Negeri Rasyon Fiq. Negeri Rasyon Fiq ni adalah buku pertama yang ditulis oleh Muziru yang diterbitkan oleh Legacy Ohad, maafkan saya. Sebelum itu juga, selepas Negeri Rasyon Fiq, lahirnya Enta Liberal. Tapi minta maaf tuan-tuan dan puan, Enta Liberal bukunya berada di Kabur. Saya tak ada stok di rumah, jadi tak dapat nak tunjukkan. Dan yang paling baru yang diterbitkan oleh Legacy Ohad, tulisan Muziru sendiri, adalah Corpus. Ini adalah esei yang ditulis oleh Muziru dan juga Azri Izham Hamzah dan juga Nurul Afifah Saharuddin, nama dia kan. Jadi ini antara karya-karya yang ada yang ditulis oleh Muziru yang diterbitkan oleh Legacy Ohad. Kalau anda berminat untuk mendapatkannya nanti dengan tanda tangan beliau, boleh hubungi Muziru ataupun boleh hubungi kami sendiri di Legacy Ohad. Macam tu. Tapi Muziru ada karya-karya lain yang diterbitkan oleh penerbit lain selain yang Abang Fizal tunjuk tadi? Ada. Saya ada 2 buku dengan Caterpillar sebenarnya yang Abang Fad Razi tu. Satu buku bertajuk, saya lupa lah, saya pula lupa sebab dah lama dah. Mausoleum bukan? Bukan, tu Bintang Kartika tu. Yang ni saja petik. Gabungan puisi, antologi puisi antara saya, Abang Fad Razi dengan Tuas Sejana. Dah lama tak dengar khabar kawan baik saya tu, Tuas Sejana. Itu tahun 2000 berapa saya tak ingat. Dan kemudian kumpulan puisi saya, Kulempurkan Aksara Menjadi Semisal Cahaya. Itu kumpulan puisi saya sendiri dengan Caterpillar. Itu himpunan daripada puisi saya zaman-zaman awal tu sebenarnya tu. So saya baca balik, maknanya Muziru sebenarnya juga turut menulis puisi, ada juga menulis cerpen sebab ada dimuatkan dalam Enta Liberal. Untuk Negeri Rasyon Fiq ni lebih kepada esei-esei awal yang ditulis oleh Muziru sendiri kan. Dan sekarang ini lebih banyak bergelumang ke penulisan esei-esei dan juga jurnal-jurnal dan sebagainya lah. Ke macam mana? Ya, betul. Sebab saya memang ada masalah sikit tulis kreatifnya. Sebab saya teringat buku Karyana Indah Faizal Tarani, dia kata lebih kurangnya bercerita itu, menulis cerpen itu semudah menipu. Saya tak pandai sangat menipu, jadi saya macam susah nak menulis cerpen kan. Alamak. Di KL Baca ni dia nak buat self claim pula dia tak pandai sangat menipu kan. Jujur lah ni orangnya, alhamdulillah ya Allah. Nampak dia punya kesucian di wajahnya kan. Okey, baik. Kita akan telusuri perbincangan tentang kuantiti pembacaan tidak menentukan kualiti pemikiran. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan yang sedang menonton secara langsung ini, jika anda ada sebarang pertanyaan, jika anda ada sebarang pandangan berkenaan dengan topik ini, anda boleh ajukan di ruang komen. Nanti kita akan sama-sama kupas, kita akan sama-sama bincang dengan Muziru pada malam ini. Baik, okey. Permulaan awal untuk kita bincang topik ni Muziru, boleh cukuplah tadi awal tadi cukuplah Muziru Okey, permulaan awal untuk kita cakap tentang kuantiti pembacaan tidak menentukan kualiti pemikiran ni. Ada 2 yang selalunya yang saya terlintas, yang Abang Fiz terlintas dalam kepala. Satu, bila kita cakap pasal sebuah buku kalau kita ambil ini sebagai sebuah buku, kita tak ambil zin, majalah dan sebagainya ataupun e-book dan sebagainya, tapi kita ambil dia sebagai sebuah buku fizikal. Kalau sebuah buku fizikal, kalau kita anggap dia adalah sebuah buku yang tebal ataupun dia sebuah buku yang nipis misalnya, adakah buku yang tebal ataupun buku yang nipis ni pada pandangan Muziru boleh mempunyai kualiti pemikiran ataupun gagasan yang dibawa oleh penulisnya sendiri, atau Muziru rasa buku ni nipis, tak payahlah baca, tak ada apa ni, mesti tak ada isi ni kan, kosong saja, atau macam mana pada pandangan Muziru? Silakan. Okey. Tebal nipis tak mempengaruhi, bukan penentu kepada kualiti. Dia bergantung kepada idea penulis tu sendirilah. Macam mana dia nak berfikirkan idea tu
ada penulis yang baik, dia mampu kompres idea yang besar ke dalam satu buku yang kecil. Contohnya saya teringat buku, saya rasa buku paling nipis saya baca dalam hidup saya buku ni kot. Makalah Penentu Hubungan Antara Syariah dengan Falsafah. Buku ni terjemahan daripada Ibn Rushd yang dah hampir 1000 tahun dah kan berlalu. Okay. Berapa halaman tu? Halaman 66 halaman. Sebab kita itu pun 66 ni sebab termasuk ke daftar kata. Okay. Baik. Okey, sebenarnya 59 halaman. Okay. 59 halaman. Okay. Jadi buku ni terjemahan daripada buku besar Ibn Rushd. Nipis je, tapi sebenarnya buku ni sangat memberi kesan yang sangat besar sebenarnya. Buku ni dia bukan makalah atau risalah kan. Faslul maqal, bahasa Arab makalah. Makalah 66 tak sampai satu muka surat pun. Tapi buku makalah ni sendiri sebenarnya antara yang menjadi lonjakan kepada era pencerahan Eropah. Sebab Ibn Rushd di Eropah dipanggil sebagai Averroes. Macam Ibn Sina lah kan, Avicenna kan. Dia dipanggil Averroes. So Ibn Rushd sendiri dipanggil sebagai bapa sekular Eropah sebab ketika zaman dia hidup Eropah zaman gelap. Jadi tulisan-tulisan beliau yang diterjemahkan yang dibawa ke Eropah diterjemahkan bahasa Inggeris dan dibaca. So ini antara yang mencetuskan pencerahan kepada Eropah membaca buku makalah ni nipis tapi dia punya idea tu sangat tebal sampai saya setiap kali saya jadikan sebenarnya buku wajib setiap tahun sebenarnya daripada Unimas lagi. Sudah 5-6 tahun saya jadikan setiap tahun saya akan baca. Setiap kali saya baca saya akan dapat benda baru. Nipis. Maknanya memang setiap tahun Muziru akan baca buku tu lah. Saya akan baca. Diulang-ulang baca. Diulang-ulang baca. Paling kurang sekali setahun. Tanpa muntah. Tak muntah lah, nipis je. Tapi akan dapat benda baru. Sebab ada orang mungkin dia macam baca satu buku tu habis je dah baca dah satu buku kan. Tapi Muziru boleh mengulang baca setiap tahun tu. Sebab tu tadi awak tanya. Jadi tak puas sebab tu saya kata buku nipis tak bermakna kualiti dia rendah. Malah buku ni setiap kali saya baca, setiap kali saya dapat ilmu baru. So maksudnya apa? Maksudnya buku tu sangat-sangat orang kata ilmu yang dia macam ni, ilmu yang besar dikompres kecil. Jadi bila kita buka dia akan dapat besar-besar dapat tu kan. Macam itulah. Faham? Baik. Bagaimana pula dengan kalau buku yang tebal? Muziru juga ada membaca buku yang tebal kan? Tadi Muziru sentuh tentang buku yang nipis. Pastinya ada buku yang tebal juga yang Muziru baca. Adakah masih lagi mengandungi isi padu pemikiran yang gagasan yang seperti yang Ibn Rushd punya buku tadi ataupun sebenarnya tebal tapi sebenarnya hanya lewah, hanya banyak pengulangan dalam tulisannya atau macam mana? Okey. Sebab saya masih menekankan tentang kualiti kan. So kalau saya nak baca buku yang tebal sudah tentu saya akan memilih bahan bacaan yang berkualiti. Saya tak akan buang masa saya. So ini buku saya rasa paling tebal dalam hidup saya baca buku ni. Buku Reasoning with God, Khalid Abu Al-Fat. Di mana buku ni setebal 499 halaman termasuk rujukan dengan indeks. So sebenarnya 500 halaman sebenarnya biasalah. Bukan biasalah. Ada banyak buku saya baca. Tapi kenapa saya kena tebal? Sebab tengoklah dia punya tulisan macam mana. Nampak saya kena tengok sikit skrin ni. Kecil sebenarnya buku ni kalau ikut standard form biasa, saya rasa dah cecah 1000 halaman, 2 kali ganda buku ni. So sebenarnya memang saya ambil masa dalam 2-3 bulan juga nak habiskan buku ni. Sebabnya pertama saya baca dengan teliti dan kedua saya memang menconteng lah. Saya memang menconteng antara contengan saya conteng di kanan tu. Saya conteng dan tentang isi padu sudah tentulah memang saya rasa buku ni sangat bagus sebab pertama kali Abul Fat ni memang saya sentiasa follow, ikuti tulisan-tulisan dia. Apa-apa buku baru, buku saya memang saya baca sebab memang saya suka. Dan yang kedua memang perbincangannya tentang isu syariah, isu Islamism, dia mengupas dengan sangat terperinci. Jadi saya terpaksa rujuk banyak benda
untuk memahami apa benda-benda yang saya rasa baru untuk saya. Jadi sangat-sangat memang penat saya nak habiskan buku ni, tapi sangat-sangat berpuas hati lah. Baik. Okey. Kita masih lagi tak lepaskan Muziru dengan hal berkaitan dengan kualiti pemikiran tadi, sebab Muziru ada menyentuh tentang isi padu yang dibaca melalui buku-buku yang diberi contoh sebentar tadi. Tapi itu buku-buku dari luar negara. Kalau mungkin kita boleh sentuh sikit, kalau mungkin kita boleh cuit sikit dan singgung sikit di suasana perbukuan Malaysia sendiri, Muziru. Ada tak buku-buku yang Muziru baca yang ditulis oleh penulis-penulis dari Malaysia yang nipis ataupun yang tebal, tak kisah, tapi mengandungi isi padu pemikiran yang Muziru baca macam jadi satu kepuasan maksimal kepada diri sendirilah. Ada tak? Kalau terbitan Malaysia, saya ini buku yang sentiasa berada dengan saya sebenarnya, buku Menyangga Belanggu. Setiap kali saya tulis, tapi Dr. Azhar Ibrahim ni guru saya juga ni di Singapura. Di Singapura. Tapi terbitan Malaysia okey lah kan. Tadi Abang Hafiz tanya pasal penulis Malaysia sebenarnya, tapi tak apa, okey, boleh. Okey, penulis Malaysia, okey. Kenapa? Teruskan dulu dengan Dr. Aziz. Cuma nak tahu sebab kenapa. Satu buku ni, Menyangga Belanggu ni, kenapa setiap kali saya nak tulis satu esei baru, saya akan baca buku ni dapat mood. Sebab kelebihan Dr. Azhar Ibrahim ni, dia mampu menulis buku ilmiah dengan menggunakan bahasa yang sangat puitis. Dengan bahasa puitis. So itu kelebihan saya tak jumpa dari penulis lain lah. Okay. Lepas tu kira buku tu muse kepada Muziru lah. Setiap kali, memang saya kata kitab suci saya lah, bukan kitab suci lah. Setiap kali saya nak tulis esei baru, saya akan cari mood dulu nak tulis, nak baca ni. Abang harap Dr. Azhar ada sedang menonton secara langsung ni kan. Sebab Muziru telah menyatakan bahawa itu adalah kitab suci dia kan. Satu lagi buku ni novel lah, 15-19. Ini memang pun, ini lagi lah saya akan baca setiap tahun daripada zaman sekolah. Setiap kalau baca buku ni. Kalau buku tadi yang kalau buku tadi daripada zaman universiti yang Ibn Rushd tu 15 Faisal Tarani daripada zaman sekolah dia ulang baca setiap tahun. Nama akan saya just tahun 15-19 novel ni. Jadi satu lagi buku kumpulan esei Ihsan Ahmad Said sebenarnya. Saya Ihsan Ahmad Said juga ada kekuatan esei yang sangat kuat. Saya jadi banyak buku-buku esei dia tu saya akan sentiasa ulang baca juga untuk dapatkan kekuatan bahasa dia tu. Faham? Baik. Okey. Mungkin nanti kita akan kembali kepada berkenaan dengan kualiti pemikiran ni nantilah kan. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita cakap tentang kuantiti pembacaan pula. Okey. Sebab nanti kita akan respons kepada audiens yang sedang pun bersama dengan kita pada malam ni Okey, mungkin Muziru boleh sentuh tentang kuantiti pembacaan pula lah kan. Mungkin ada yang beranggapan bahawa baca banyak tu dah dapat dia dah akan dapat segala input yang ada dan dia pada akhirnya akan dapat banyak maklumat-maklumat yang akan boleh diguna pakai. Atau sebenarnya dengan membaca banyak sebenarnya adalah semakin bodoh, semakin tak tahu banyak, atau pada pandangan Muziru sendiri macam mana? Saya sendirilah. Ini pandangan peribadi saya. Orang lain mungkin dia faham cara yang berbeza dengan fahami cara berbeza lah, tapi ini pandangan peribadi saya bahawa bagi saya kuantiti pembacaan tidak tentukan kualiti pemikiran. Kalau kita tengok ramai saja profesor apa semua tu yang memang yang sudah tentulah mereka akan banyak baca untuk buat kajian. Kita andaikan macam tu, tapi patutnya macam itulah. Tapi banyak saja kalau kita lihat apabila bagi pandangan tentang isu-isu semasa, saya kadang-kadang pandangan yang saya terima daripada makcik-makcik cleaner, pandangan yang saya terima daripada penjual warung Marhain sebagainya itu lagi menarik, lagi tajam berbanding profesor ini. Sebab kenapa? Kerana ialah banyak faktor lah. Mungkin faktor politik, mungkin faktor nak jaga nama baik, itulah. Tapi bagi saya sendiri, kuantiti pembacaan tidak tentukan kualiti pemikiran. Sebabnya banyak faktor lain sebenarnya yang pengaruhi pemikiran. Dan pembacaan bukan salah satunya. Pembacaan cuma salah satunya. Tetapi apa yang penting, kenapa kita membaca? Itu je sebenarnya paling kita kena jawab. Kenapa kita membaca buku?
Ada orang dia baca buku sebab dia cakap nak tahu banyak benda. Okey. Nak tahu banyak benda. Saya selalu bertanya kan, bila saya tanya kawan-kawan, kenapa kau suka membaca? Sebab aku nak tahulah. Okey, sekarang kau dah tahu banyak benda. Kau dah tahu itu fakta tu fakta ni. Dan sekarang dengan segala fakta yang kau dapat tu, kau nak buat apa? Apa yang kau nak buat dengan fakta tu? Adakah sekadar kau cakap, okay, aku tahu fakta sekian, fakta sekian, then what's next? So, saya kata, okay, kalau sekadar nak tahu fakta, banyak fakta kepala, baik aku Google komputer saja. Google tu dah macam-macam fakta aku boleh jumpa, macam-macam dah ada. Kenapa dah susah-susah baca buku untuk hafal fakta dan dah sekadar cakap, oh aku tahu begini. So then what's next? Jadi bagi saya pembacaan itu perlu lebih berfokus. Lebih berfokus kerana maksudnya kita membaca sesebuah buku tu dengan ada satu tujuan tertentu untuk pastikan kita memahami dengan mendalam suatu ilmu. Contoh, saya sendiri dalam arena pembacaan, saya hanya akan baca buku empat buku saya, 4 genre saja. Daripada sastra, politik antarabangsa, sebab ni 2 bidang yang saya kuat. Yang ketiga tentang agama, dan yang keempat falsafah. Ini 4 bidang yang saya akan konsisten, macam saya akan berganti-ganti baca, dan dalam masa yang sama saya akan pastikan pembaca itu berdisiplin supaya pembaca saya itu betul-betul macam mengikut hierarki lah. Maksudnya kita tahu, kita buat research, dan untuk faham bidang ni kita perlu baca siapa tokoh-tokoh besar yang kita kena baca. So kita baca. Contoh kalau nak baca sastra, siapa tokoh-tokoh besar sastra yang saya kena baca buku-buku dia, novel-novel yang saya kena baca, sama Syed Syarul Ahmad, untuk faham sastra saya akan baca. Begitu juga dalam politik antarabangsa. Siapa tokoh-tokoh politik bangsa yang menggagaskan idea besar untuk membangunkan wacana politik antarabangsa, contohnya John Sherman, apa semua tu. So saya akan fokus membaca dengan berdisiplin. Maksudnya kita akan ada continuity, ada continuity setiap bacaan supaya setiap ilmu yang saya dapat tu, fakta-fakta yang saya dapat tu akan sentiasa ada continuity supaya dia bersambung-sambung, dia menjadi satu perbincangan ilmu yang sangat panjang. So saya tahu lagi mendalam. Saya tidak sekadar tahu fakta. Tapi saya tahu susul bidang tu macam mana. So bila ada kesedaran macam tu, saya punya pandangan, saya akan rasa lebih bertanggungjawab pada satu ketika untuk membumikan ilmu tersebut. Maksudnya ialah saya nak praktik, saya akan start nak praktik. Saya akan jumpa cara, dengan apa yang aku dah tahu panjang lebar ni, apa aku boleh praktik dengan ilmu aku, nampak? Tapi kalau pembacaan sekadar dia baca banyak, dia mungkin dah baca ratusan ataupun ribuan buku dalam hidup dia. Tapi pembacaan ini tidak berfokus. Dia ada buku baru dia baca, ada buku dia baca, ada buku baru dia baca, dan kemudian kita akan boleh question, dengan segala yang dia baca selama ni, apa yang dia boleh buat? Apa yang ilmu yang dia boleh dikembangkan, apa wacana yang dia boleh kembangkan daripada pembaca tersebut, dalam keadaan dia tidak menyusun. Sekejap dia baca politik, sekejap baca sastra, sekejap baca ekonomi, sekejap dia baca agama, sekejap dia baca falsafah, sekejap dia baca arkitek, sekejap dia baca tentang engineering, sekejap baca kimia, dah masuk macam-macam bidang dia baca. Dia, bagi saya bacaan yang sebegitu lebih kepada bacaan sampingan. Maksudnya takkan saya tak ambil tahu langsung tentang politik semasa. Takkanlah saya tak nak ambil tahu langsung tentang ekonomi semasa. Tentang perkembangan semasa saya kena tahu. Itu saya kena tahu. Itu maklumat yang saya kena tahu sebab untuk memastikan saya update dengan perkembangan semasa. Tetapi still fokus tentang pembangunan ilmu saya itu akan ada satu metodologi yang lebih khusus supaya setiap fakta tu saya kumpul dalam satu metodologi dan saya tahu nak buat apa dengan fakta tu. Dia macam ada satu platform dan ada datang semua fakta yang banyak-banyak masuk berada di satu platform, dan saya susun fakta tersebut menjadi satu kerangka ilmu wacana untuk saya gunakan segala apa yang ada itu untuk kembangkan, memberi kebaikan kepada masyarakat. Tu saya kata kuantiti pembacaan itu tidak menentukan kualiti pemikiran, tetapi kualiti pembacaan itu boleh mempengaruhi kualiti cara fikir. Tapi kan, itulah pandangan saya. Okey, baik. Tapi bila Muziru cakap tentang dah baca banyak apa sahaja bahan bacaan, tak kisahlah bidang apa sekalipun, kita dah bawa masuk menjadi
menjadi bahan bantu yang ada dalam fikiran kita untuk kita bercakap dan sebagainya kan. Bila Muziru cakap tadi tentang what's next, lepas kau dah baca banyak, what's next kan. Pada Muziru sendiri, mungkin seorang lelaki bernama Ahmad Muziru Idham misalnya, beliau boleh memuntahkannya semula dengan bentuk tulisan misalnya, boleh memuntahkannya semula dengan cara kita berwacana sebegini dalam platform dalam talian sebegini kan. Tetapi ada orang mungkin dia hanya dengan membaca banyak ataupun sedikit tak kisah, tapi dia membaca dan dia mencerap segala ilmu tersebut, dia hanya mampu untuk menyimpannya kepada dirinya sendiri saja tanpa mampu untuk berkongsinya kembali. Jadi macam mana kita nak lihat situasi macam tu pula? Kalau Muziru cakap tadi what's next, kau dah ada baca semua tapi what's next? Muziru mungkin boleh tulis, Muziru mungkin boleh bercakap. Orang yang macam tu macam mana? Dia macam tu lah, sebab dia benda ni bergantung kepada peribadi, bergantung kepada pribadi lah, individu sendiri. Okay. Ada orang dia membaca dengan tujuan untuk menyebarkan ilmu. Ada orang begitu. Ada orang membaca sekadar untuk meluangkan masa. Dia sibuk, dia ada sedikit waktu lapang dan dia membaca sekadar untuk release tension sebagai contoh. Itu bergantung kepada niat individu. So saya tak boleh nak judge, nak hukum sesiapa yang membaca, tak berkongsi, tak sekadar membaca untuk diri sendiri. Itu bergantung individu. Cumanya saya fikir sayang kalau ilmu itu sekadar berada dalam diri sendiri. Sekurang-kurangnya untuk diri saya sendiri, saya ada rasa tanggungjawab. Sebab saya membaca kerana rasa tanggungjawab. Itu saya punya, saya dah banyak tempat dah, banyak orang saya beritahu macam tu. Saya rasa sebab saya rasa bertanggungjawab untuk membaca. So apabila saya rasa bertanggungjawab, maka saya perlu sediakan satu rutin pembacaan yang khusus lah. Sekurang-kurangnya sehari saya kena membaca sesuatu dengan berdisiplin. Bukan sekadar membaca tapi dengan berdisiplin. Tapi Abang Hafiz yakin dan faham yang orang-orang yang macam yang kita sebutkan tadi tu juga sebenarnya turut berkongsi ilmu pengetahuan, turut berkongsi maklumatnya mungkin dengan orang-orang yang terdapat, mungkin orang yang terdekat dan sebagainya kan. Kalau tidak mustahil dia hanya akan simpan ilmu yang dibacanya tu hanya untuk diri sendiri saja. Baik, okey. Kita akan teruskan perbincangan dengan Muziru tentang topik ini, tetapi kita nak raikan juga teman-teman yang sedang bersama dengan kita. Kita ucapkan terima kasih banyak kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Ada ramai yang menonton, saya fikir tidak hanya di Malaysia, mungkin ada juga rakan-rakan dari luar negara. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada malam ini. Tetapi saya nak raikan teman-teman dan juga mungkin ada soalan ya Muziru, mungkin saya boleh Abang Hafiz boleh tunjukkan dahulu di ruang komen ini. Yang pertamanya Tuan Alfian Amy. Okey, saya nak kongsi pendapat saja. Nanti mungkin Muziru boleh nak balas balik pendapat ini, silakan. Bagi saya, jika seseorang itu dia membaca buku-buku itu dapat membentuk jati dirinya yang bagus, tak kisahlah banyak ke sedikit ke kuantitinya, ia adalah bagus. Macam saya suka baca buku sejarah Melayu ataupun Islam, sedikit sebanyak banyak membuka mata saya untuk membentuk saya menjadi seorang yang patriotik dan cintakan agama Islam. Jika seseorang itu banyak membaca dalam kuantiti yang banyak tapi tidak membawa jati diri yang bagus, maka tidak guna juga. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana memberi respons ini. Muziru ada nak memberi maklum balas kepada apa yang dinyatakan oleh Alfian Ami ni? Tak ada apalah, macam saya kata tadi lah, yang penting kualiti pembacaan itu yang memberi satu pengaruh kepada diri kita untuk sesuatu lah. Mungkin dijadikan menjadi jati diri sebagainya itu. Jadi betul lah, saya seperti yang saya kata tadi itulah. Kita bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh beliau. Baik, okey. Soalan seterusnya daripada Cik Puan Azah Abdul Rahman. Okey, buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Cik Puan Azah juga adalah merupakan penyelaras keseluruhan program My Book Festival dan seperti yang saya telah maklumkan tadi, untuk salah satu program di bawah My Book Festival ini iaitu Book Story Basking, Cik Puan Azah adalah orang yang menguruskannya. Nanti mungkin boleh berhubung dengan beliau untuk pertanyaan lanjut lah. Okey, baik. Tapi pertanyaan beliau terhadap Muziru sendiri. Pada pandangan Tuan Muziru, apakah aktiviti cabaran membaca berpuluh-puluh buku dalam setahun itu sesuatu yang sihat? Ataupun sebenarnya ia sesuatu yang okey sahaja sebagai hobi seseorang? Silakan. Bagi saya okey saja. Bagi saya okey saja. Bergantung, sebab itu cara dia untuk meraihkan buku. Ada setiap orang ada cara masing-masing.
dia nak target setahun nak baca 100 sebuah buku ke 100 200 sebuah buku, bergantung cara masing-masing. Yang penting minat dia nak membaca itu saja sudah cukup, alhamdulillah lah, sudah cukup bagus. Sekurang-kurangnya dia membaca. Cuma saja untuk saya sendiri, saya tidak pernah menyahut seruan dan cabaran sebegitu. Sebab bagi saya sendiri ya, ini saya sendiri, saya rasa cabaran sebegitu tak sihat untuk diri saya. Tak sihat sebab apa? Sebabnya saya akan tergesa-gesa nak baca, nak habiskan sebuah buku kerana sekadar nak mengejar cabaran, dalam keadaan saya tidak meraihkan dunia keilmuan itu sendiri yang sepatutnya didalami secara berdisiplin bagi saya. Tak menikmati sepenuhnya lah. Tidak menikmati sepenuhnya, tidak memahami sepenuhnya. Sebab ada buku, kalau buku yang ringan sesuai lah untuk kita baca sekali lalu. Tapi ada buku yang berat, macam saya baca buku Reasoning with God tadi, tidak cukup sekadar membaca, okey, rasa dah faham. Okey, terus. Sedangkan buku yang berkaitan dengan pemikiran besar, contoh buku falsafah apa semua, kadang-kadang satu muka surat sampai 1 jam nak habiskan. Sebab susah nak faham tu. Jadi kadang-kadang dia ambil masa bukan sekadar nak faham. Kita nak mendalami. Contoh, bila saya baca sebuah buku sebagai contoh, dalam satu perenggan tu tiba-tiba dia ada sebut tentang satu idea ataupun yang dipetik daripada tokoh tertentu, ataupun ada buku tertentu disebut dalam tulisan dia yang saya rasa saya tak pernah baca. Jadi saya akan ambil masa untuk cari buku rujukan dia itu ataupun idea tersebut, saya cari balik untuk tengok balik. Okey. Pertama saya akan tengok jujur tak dia petik idea tokoh tu, tak ada konteks ke tidak. Kedua, apa yang hendak diceritakan oleh tokoh buku tersebut. Jadi orang panggil pembaca asing, kalau dalam buku How to Read a Book tulisan Mortimer J. Adler tu, dipanggil baca asintopik. Mana kata daripada satu buku kita merujuk banyak buku untuk memahami hanya satu buku. Yang biasanya buku-buku besar lah. Buku-buku besar. Jadi itu cara saya. Jadi saya mengambil kadang-kadang satu buku tu saya masa sebulan nak habiskan satu buku. Sebab saya perlu mengambil masa, pertama nak faham idea betul-betul sampai lumat. Kedua, saya perlu buat rujukan luar. Saya akan check balik kekuatan idea dia. So daripada situ, daripada satu buku itu saja saya dapat banyak input luar sebenarnya. Daripada satu buku saya dapat banyak input sebab saya buat rujukan silang, cross reference dengan buku-buku lain juga. Jadi cross reference tu saya tak anggap sebagai saya sedang membaca buku, sebab saya cuma kadang-kadang saya baca sekadar satu bab saja ataupun petikan yang dia petik tu saja. Tapi satu buku tu saya panggil membaca, saya betul-betul baca daripada kulit ke kulit. Jadi 1 tahun tu, bayangkanlah kalau saya membaca secara begitu, berapa banyak sangat 1 tahun saya boleh membaca buku. Mungkin sekadar 20, sekadar 30, mungkin kurang, kadang-kadang kurang. Jadi dia bergantung. Bagi saya penting saya perlu membaca secara berdisiplin tu. Sebenarnya tadi menjawab soalan Puan Azah tu sendiri, kalau cabaran membaca berpuluh buku itu sihat ke tidak, dia satu aktiviti yang menyihatkan untuk sebilangan orang yang meraihkan dunia perbukuan, itu cara dia membaca. Tapi untuk saya sendiri sebagai peribadi, dia tak sihat. Itulah. Sebenarnya tadi baru juga nak tanya Muziri, sebenarnya Muziri ni jenis baca tebuk-tebuk ke ataupun jenis memang baca satu buku fokus habis baru beralih kepada buku yang lain, atau macam mana kan? Tapi rasanya tadi Muziri dah jawab jugalah, ada memang takkan tebuk-tebuk kecuali tebuk-tebuk tu kalau untuk rujukan macam mana? Yes, betul. Baik, okey. Baik, kita akan beralih pada soalan-soalan lain lagi selepas ini. Jika ada anda semua boleh tinggalkan soalan kepada Muziru di ruang komen, ataupun kalau nak berkongsi pandangan juga seperti yang dilakukan oleh Alfian Aimi tadi, silakan boleh tinggalkan di ruang komen. Nanti kita akan bacakan untuk kita telusuri bersama dalam perbincangan pada kali ini. Baik, okey. Muziru, seterusnya, bila kita bercakap tentang kualiti pemikiran itu sendiri tadi kan, sebenarnya apa sebenarnya yang kalau pada pandangan Muziru sendiri kan, apa sebenarnya yang dianggap sebagai sebuah kualiti pemikiran tu? Maksudnya bila Muziru membaca sebuah buku,
Inilah sebenarnya yang aku nakkan dalam sebuah buku yang aku baca. Inilah yang akan menggugah pemikiran aku. Macam tu. So apa sebenarnya yang Muziru cari sebenarnya? Saya nak jawab soalan tu pun, saya pun masih lagi muda dan baru, masih lagi belajar. Kalau saya profesor mungkin saya boleh jawab lah. Tak apalah, jawab atas kapasiti Muziru sendirilah. Ya, kalau untuk saya sendiri, saya peribadi kan, kalau saya baca sebuah buku, saya kata itu buku yang penting. Pertama, kalau buku tersebut dia membincangkan idea-idea yang besar. Idea-idea besar tu maksudnya idea-idea yang bersifat global dan membincangkan tentang sesuatu idea itu yang kita rasa boleh relate, boleh kaitkan dengan masyarakat. Dan ataupun sesebuah idea tersebut memerlukan satu proses kefahaman yang bersungguh-sungguh, barulah kita dapat. Macam kebanyakan contoh-contoh buku falsafah kan, kebanyakan idea dia tu melalui renungan, melalui pemikiran rasional logiknya itu. Jadi kadang-kadang sangat susah nak faham sebab mungkin kita kurang ilmu. Jadi bagi saya buku-buku yang sebegitu yang saya perlukan. Dan satu lagi, buku yang sangat bergantung kepada kemampuan idea diri sendiri. Contoh, kalau kita baca kan kebanyakan jurnal-jurnal akademik kan, kebanyakannya sekadar petik sahaja. Petik tokoh sekian, petik tokoh sekian. Bayangkan kalau kita buang semua petikan tu, berapa muka surat saja yang tinggal. Dan itu baru satu. Yang kedua, masalah terbesar ialah dia tidak ada satu idea sendiri untuk berbicara tentang sesuatu. Dia terpaksa, dia salah macam ni. Aku tak ada idea, tapi tokoh A ada idea. So petik tokoh A, sokongan, hurai sikit. Okey, lepas tu cari sokongan idea lain pula. Jadi dia tidak ada satu idea sendiri. Yang ini saya selalu jadikan contoh kenapa antara tokoh besar yang saya rasa sangat saya sanjung ialah Syed Naqib Al-Attas. Okey. Walaupun ada hal saya tak setuju, contohnya buku Historical Facts and Fiction yang saya sudah khatam 3 kali, dan saya sedang menulis satu tulisan lain untuk mengkritik beberapa idea, beberapa pandangan Syed Naqib sendiri. Saya rasa macam agak problematik, ada masalah. Tapi saya sendiri, saya peribadi membaca tulisan Syed Naqib Al-Attas ni sangat-sangat kagum kerana apa perbezaan dia dengan orang lain. Orang lain dia tidak ada satu idea yang sendiri untuk dimajukan. Tetapi Syed Naqib Al-Attas ketika dia tulis buku, rujukan luar itu adalah sebagai, orang kata sebagai hendak sokongan kepada idea dia. Sebab dia sudah ada satu idea sendiri, dan rujukan tu sekadar macam yang ini ada, yang ini nak sokong, yang ini nak tambah pada idea dia. Sedangkan dia dah ada idea besar. Dan dia mampu untuk mentafsir bahan-bahan itu secara sendiri. Contoh, bila dia buku Historical Facts and Fiction tu, dia nak bincang tentang tahun sejarah kedatangan Islam ke alam Melayu. Berbandingkan hikayat Raja-Raja Pasai, dia mentafsir data-data yang ada itu untuk membuat satu rumusan tentang bila sebenarnya tarikh tepat tentang kedatangan Islam tanah Melayu, sebagai contoh. Dan siapa sebenarnya raja Islam yang pertama di alam Melayu, sebagai contoh. Walaupun ada hal yang saya tak setuju, tapi kemampuan dia untuk berfikir dan berdiri di atas idea sendiri dengan mentafsir semua-semua yang ada itu sangat kurang sarjana lain dapat melakukan perkara sebegitu. Dan itulah yang saya banyak belajar daripada gaya penulisan Syed Naqib Al-Attas, sebagai contoh. Jadi saya memerlukan buku-buku yang mempunyai idea sendiri. Mempunyai idea sendiri. Sebab itu saya suka membaca buku falsafah. Kebanyakan falsafah barat, sebagai contoh kan, kita baca contoh Voltaire ke, John Locke ke, ataupun Immanuel Kant ke, dan sehingga sekarang kan falsafah barat tu. Kalau kita baca tulisan dia orang,
diorang ada satu gagasan idea sendiri yang diorang boleh kembangkan menjadi satu buku yang tebal. Okey. Yang diorang boleh kembangkan. Jadi, dan idea itu pula sangat besar dan sangat memberi pengaruh kepada perubahan masyarakat. Jadi, diorang boleh mandiri terhadap pemikiran mereka. Mereka boleh berdiri sendiri, mereka yakin, tak perlu rasa inferior, rasa takut-takut. Oh, gini so dia jadi terpaksa mencari sokongan lain untuk membuktikan oh ya dia aku benar sebab ada yang dah cakap. Tapi dia berani untuk bercakap perkara yang orang belum cakap untuk membuktikan dia mampu untuk berdiri atas air. Itu buku-buku yang saya pernah baca untuk memberi satu kefahaman kepada saya bagaimana seseorang tokoh besar itu mampu untuk mandiri di atas idea sendiri. Macam mana dia boleh buat satu idea yang besar, tulis buku dengan idea dia, bukan mencari sokongan idea orang untuk mencari kekuatan terhadap idea dia. Itulah saya cari. Baik. Bermakna di sini juga kualiti pemikiran yang Muzilu maksudkan adalah bagaimana gagasannya itu dapat memberi dampak kepada masyarakat secara umumnya. Maksudnya mungkin sama ada masyarakat setempat ataupun masyarakat secara keseluruhan satu dunia kita global kan di situ. Okey, baik. Kita teruskan dengan ada beberapa soalan. Kita dah mula ada beberapa soalan juga lagi di sesi-sesi yang berbaki sekitar dalam 20 minit ni. Saya ajukan dulu pertanyaan daripada Tuan Muhammad Nur bin Osman. Alright, okey. Membaca bahan yang orang ramai turut baca, bahan yang sama adakah menjadikan pembaca itu pemikir yang berkualiti? Adakah senario ini menjadikan masyarakat kita tidak bijak berfikir? Ramai cendekiawan kita membawa kepada idealisme ini. Silakan Muzilu. Baca bahan yang orang ramai turut baca, bahan yang sama adakah menjadikan pembaca pemikir yang berkualiti? Bergantung, dia bergantung kepada kapasiti individu itu sendiri. Saya sedar bahawa saya tak ingat siapa, seorang tokoh dia berkata, kalau kita baca buku yang sama dibaca oleh orang biasa, maka pemikiran kita pun sama macam orang biasa. Kalau kita baca buku yang orang jarang baca, kita akan bawa satu pemikiran yang orang jarang baca. Bagi saya, bergantung. Benda ini bergantung kepada individu. Kemampuan berfikir dia itu macam mana. Ada orang dia baca buku yang sama orang lain baca, dia memahami sama seperti orang lain baca. Tapi ada orang dia baca buku sama seperti orang lain baca, tapi dia faham dengan cara yang berbeza. Dia jumpa sesuatu yang berbeza, dia cuba kritis ke, dia nampak benda yang berbeza ke. Jadi itu adalah kesedaran individu itu sendiri. Kalau dia baca buku yang orang jarang baca sekalipun, tapi kalau cara berfikir dia sama seperti orang biasa pun sama juga. Jadi saya sendiri saya letakkan diri saya, kalau saya nak baca apa-apa buku sekalipun, buku yang orang jarang baca ke, buku orang yang biasa baca ke, itu bukan indikator saya lah. Yang penting apa yang saya boleh dapat lebih mendalam daripada isi buku tersebut. Maka sebab itulah saya kata tadi, pembacaan saya itu lambat sebab saya banyak mengambil rujukannya juga untuk merujuk semula. Sebagai contoh, saya baca buku Historical Fact and Fiction. Setiap rujukan saya nak itu saya akan cari. Buku apa dia rujuk, saya akan cari. Saya akan ambil masa untuk baca buku tu pula. Jadi bila saya baca buku tu pula, saya akan kembangkan lagi idea itu dengan rujukan itu. Saya akan faham lagi lebih besar. Kalau mungkin kalau saya sekadar baca buku tu, sekadar buku itu, saya tak buat kaedah pembaca sebegitu, mungkin saya akan faham sekadar apa yang daripada halaman pertama sehingga halaman akhir saja, tak keluar daripada konteks tu. Tapi bila saya membuat rujukan silang sebegitu, maka saya akan jumpa benda lain. Kadang-kadang maksudnya barangkali cara Ustaz Nakui petik ini problematik sebab konteks buku ni cakap lain, tapi dia mengambil sedikit petikan tu menyebabkan cara dia faham lain. Saya rasa macam tak jujur je ni. Itu saya akan kritis dengan tu. So bila proses macam tu saya akan berdebat dengan buku tu. Contoh kan buku ni dah berusia 1000 tahun, Yahya Ibn Adi ni, dia anak murid Ibn Al-Farabi sebenarnya. Dia menulis buku ni. So ini contoh cara saya baca buku. Nampak tak? Nampak? Ada contoh-contoh di Contoh-contoh ni bukan saya tulis nota tambahan.
Tapi saya berdebat dengan penulis tu sendiri. Saya tak setuju, okey. Saya question, saya tulis tepi dia. Kenapa saya setuju? So, bila saya ada perdebatan, bagi saya membaca buku ni seolah-olah saya sedang berdebat dengan penulis. Saya tak dapat berdebat secara berdepan, tapi saya berdebat dengan apa yang dia tulis. Jadi saya akan persoalkan, saya akan conteng, persoalkan begini, saya tak setuju, saya kritik begini-begini. Jadi proses pembacaan sebegitu menyebabkan saya rasa saya mendapat benda yang lebih banyak. Jadi terpulang buku tu orang baca yang dah biasa baca ke, orang jarang baca ke, tapi cara kaedah kita membaca tu bagi saya sangat penting untuk kita memahami sesuatu benda tu dengan lebih luas. Adakah sebenarnya juga apa yang Muziru maksudkan tadi dengan sebenarnya pada akhirnya adalah bergantung kepada cognitive wise kita sebagai seorang pembaca atau macam mana sebenarnya? Ya, boleh jadi sama cognitive wise dan juga kesedaran tu sendirilah. Sama ada dia nak mendapat sekadar ilmu yang ada dalam buku tu sahaja ataupun dia dapat lebih daripada itu. Kalau dia nak dapat lebih daripada itu, apa cara yang dia rasa signifikan untuk diri dia tadi. Saya dah berkongsi cara saya sebagai contoh. Orang lain bukan ada cara dia sendiri. Tapi kesedaran untuk mendapat ilmu yang lebih daripada apa yang dibaca itu yang saya rasa penting lah. Baik, okey. Kita beralih kepada soalan seterusnya daripada Syatibi Zahari. Pada pandangan Encik Muziru, apakah halangan-halangan untuk memindahkan idea daripada ruang wacana ke medan praktikal? Sangat susah. Sangat banyak halangan. Sebagai contoh, sebagai contoh pengalaman saya ketika master. Okey. Satu assignment untuk bincang sesuatu isu tentang satu ideologi. Saya boleh siapkan 15 halaman dalam masa 3-4 hari sebagai contoh. Sebagai contoh kan. Tapi apabila saya diminta untuk tulis satu kertas polisi, kertas cadangan polisi, maksudnya sebagai contoh, saya kena cadangkan satu polisi kepada negara China untuk mengubah tentang isu diorang banyak pencemaran. So saya kerjakan satu polisi yang diorang boleh aplikasikan di peringkat negara sebagai contoh. 2 halaman, 2 minggu. 2 halaman, 2 minggu. Memang pecah kepala sebab saya kena fikir macam mana nak jadikan polisi itu praktikal. Dia bukan sekadar polisi bincang idea langit, tapi saya kena bincangkan, saya kena buat kajian, tengok macam mana cara diorang, sistem diorang, masyarakat diorang macam mana untuk faham sebelum saya implement idea tersebut kepada praktikal. Begitu juga kebanyakan ahli akademik gagal apabila menjadi seorang ahli politik, gagal apabila jadi seorang menteri sebagai contoh. Kenapa dia gagal? Sedangkan dia ada doktor. Sebagai contoh kan? Yelah, mungkinlah ada. saya tak masuk lah benda tu. Tapi kenapa gagal? Sebab selama ini dia bercakap dalam bilik kuliah, dia menulis dengan idea-idea dia, idea-idea dalam kepala dia. Tapi bila dia nak implement betul-betul baru dapat, rupanya bila masuk sektor, ada halangan tu, ada halangan ni, banyak halangan tu. Nak buat halangan A yang dia orang fikir selama ni, tiba-tiba halangan B lagi banyak, mengekang halangan A nak implement, banyak halangan. So gitu. Jadi apakah halangan untuk pindahkan idea? Sangat banyak halangan. Antaranya ialah kita sekarang kebanyakan orang membaca sekadar daripada buku. Dia baca buku, dia dapat idea, dia rasa idea dah besar, dia menulis. Tapi apabila dia minta untuk cadangkan satu polisi, satu langkah untuk membasmi kemiskinan sebagai contoh. Kita dah banyak data kemiskinan, dah banyak buku tentang kemiskinan, tapi bila nak tulis kertas polisi untuk membasmi kemiskinan di Malaysia, sampai sekarang tak dapat. Kita ada banyak tokoh-tokoh ekonomi Malaysia, tokoh-tokoh ekonomi yang menjadi penasihat kepada pemimpin, menteri sebagainya. Tapi sampai sekarang kenapa kemiskinan tak selesai juga? Kerana banyak halangan. Halangan itu bergantunglah ada yang penting ialah halangan untuk memahami satu keadaan sosial yang sangat tidak menentu, tidak konsisten. Setiap orang ada perangai berbeza, ada cara fikir berbeza. Kalau 32 juta rakyat Malaysia, 34 juta rakyat Malaysia, bermaksud ada 34 juta perangai, 34 juta pemikiran, 34 juta keadaan yang kita nak fikir macam mana nak sistematikkan satu gagasan untuk kita faham, ini cara yang paling sesuai untuk selesaikan masalah masyarakat. Jadi benda itu sangat susah. Tapi bukan bermakna kita berhenti
kerana kita memahami alas sekadar cakap atas buku boleh lah cuba terjun bidang masyarakat. Kita tak boleh nak mengeluarkan pandangan sebegitu kerana orang-orang yang di peringkat idealism ini sangat penting untuk membantu bagi idea kepada penggubal polisi, orang yang berada dalam bidang praktikal untuk memikirkan satu maksud sekurang-kurangnya dia tahu okey rupanya ini masalah yang aku tak nampak selama ni. Sekurang-kurangnya dia dah tahu ada masalah. Bila tahu masalah, dia boleh melakukan tugasnya untuk berfikir macam mana untuk implementasi satu polisi yang boleh untuk yang lebih praktikal untuk menyelesaikan masalah masyarakat. So kalau ada orang kata golongan ideolog yang dengan golongan aktivis sentiasa bergaduh. Saya sangat-sangat menentang perbandingan siapa yang lebih bagus. Ideolog ke yang suka baca buku atau aktivis yang selalu tolong masyarakat. Kedua-duanya harus berada dalam satu bumbung kerana kedua-duanya sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Baik, okey, kita beralih seterusnya pada soalan daripada Tuan Muhammad Noor. Adakah Tuan menjadikan idea-idea kecil sebagai idea sampingan dibina menjadi idea-idea besar yang utama? Jika ada, sila berikan contoh. Kalau dia minta contoh tu saya pun tak tahu nak bagi contoh macam mana. Untuk spontan sebegini susah lah. Saya nak bagi contoh, saya kena duduk fikir balik apa yang aku dah buat selama ni. Kena selongkar balik lah kan. Kena selongkar balik lah. Contohnya kalau ada kata orang jadikan dia sebagai sampingan dia punya dia besar utama itu saya sendiri pun bukan ada seorang, saya masih lagi banyak belajar. Saya pun tak ada idea sendiri. Saya masih banyak bergantung pada idea orang lain. Cumanya kalau pembacaan saya begitulah. Saya akan baca satu buku yang ada idea besar dan akan jadikan satu buku-buku lain sebagai sampingan untuk memahamkan saya terhadap idea besar tersebut. Jadi dia menjadikan idea sampingan itu sebagai memudahkan, menambahkan kefahaman saya untuk memahami sebuah idea yang besar. Baik. Okey, kita beralih kepada soalan seterusnya. Makin nak ke hujung sesi ni makin panas nampaknya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Terima kasih kerana sudah bersama dengan kita. Seterusnya, Saudara Zamir Mohidin. Noah Harari dengan Rutger Bregman, bagi aku ada gagasan sendiri, tapi gagasan mereka disokong secara saintifik. Bagi kau macam mana pula? Muziru. Tak ada masalah lah. Sebab terus baca daripada soalan kan? Dia memang Zamir ni memang berkali-kali suruh saya baca buku Noah Harari sebenarnya, tapi saya belum berkesempatan untuk baca buku tersebut. Dia kata buku tu sangat bagus. Noah Harari kan? Bukan Nolan kan? Bukan. Nolan tu kita tunggu Naim Kelantan ni masuk. Yang ini saya dengan Zamir Mohidin ni boleh bergabung untuk hentam Naim. Naim dah masuk lah, ada. Tapi tak Okey. Ya, tak ada masalah. Setiap gagasan memang perlukan sokongan. Dia bukan sekadar boleh bincang atas langit macam tu saja. Dia perlu ada kesokongan juga. Cuma sokongan itu dengan cara masing-masing lah, dengan metodologi masing-masing. Orang saintifik akan berfikir secara saintifik untuk menyokong gagasannya tersebut. Orang yang falsafah akan memikir secara falsafah untuk menyokong gagasannya tersebut. Setiap orang tidak akan berbincang atas langit. Dia sekadar tapi tidak ada bukti untuk membuktikan sokongan hujah dia tersebut. Jadi begitulah. Dan sokongan secara saintifik pun ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi itulah metodologi yang bagus untuk untuk memahami sesuatu perkara itu. Ada data. Dia tidak sekadar cakap kosong. Mungkin idea itu pelik, tapi bila dia keluarkan data, okey, rupanya ada logik terhadap idea ini tersebut. Jadi itu cara masing-masing lah. Saintifik itu cara masing-masing. Tapi sebenarnya kalau orang yang betul-betul berada dalam dunia ilmu, sebenarnya setiap metodologi itu saintifik. Cuma saja saintifik tidak semestinya dengan data, tidak semestinya dengan cara sains yang seperti orang biasa faham. Orang falsafah pun dia ada metodologi itu saintifik juga, tapi secara falsafah, secara logik still masih saintifik. Orang sains secara saintifik, orang hubungan antarabangsa juga ada cara saintifik. Setiap cara berbeza, tapi sebenarnya orang yang berada dalam dunia ilmu yang ada metodologi ilmu yang kuat, sebenarnya setiap cara berfikir, setiap cara menulis memang saintifik. Cuma cara saintifik dan makna saintifik itu berbeza. Yelah, kita menulis puisi pun ada sainsnya kan? Tiba. Itu saya faham Fad. Okey, kita ada satu lagi respons daripada audiens pada malam ni, Farahin Wahid. Saya fikir dalam kalangan pembaca yang menulis selalu gagal menggunakan bahasa yang lebih layman. Kadang-kadang tak pakai jargon pun tapi sukar difahami. Wacana besar
sukar sampai kepada masyarakat. Akhirnya tulisan-tulisan bersifat populis lebih mudah sampai kepada masyarakat. Apa pandangan saudara Muziru? Dan sebagai penulis, perlu ke tulis pakai bahasa layman ke kita redah sahaja? Kita kan pandai dan banyak membaca. Gitu. Silakan. Setiap orang dia ada fungsi masing-masing dalam masyarakat. Setiap orang. Ada cara, ada orang dia lebih ada daya kemampuan untuk menulis sesuatu yang besar. Dan dia tidak boleh meninggalkan proses untuk membesarkan cara fikirnya itu kerana hanya sekadar untuk memenuhi selera masyarakat awam. Tapi ada orang mampu untuk menyampaikan idea besarnya secara mudah kepada masyarakat, dia menulis secara layman. Itu perlu ada. Sebab itu dalam satu status Facebook, saya ada tulis agak panjang tentang masalah dalam dunia keilmuan. Masalah kita yang pertama ialah orang yang banyak menulis dengan bahasa layman, orang bahasa masyarakat awam, tetapi tidak ada disiplin ilmu, menyebabkan dia sekadar menulis untuk memenuhi selera masyarakat. Ada orang ahli akademik sebagai paling utama terlalu nak menulis kajian-kajian yang besar-besar, tetapi dia meninggalkan masyarakat untuk memahamkan masyarakat apa idea tersebut untuk implementasi kepada masyarakat. Bagi saya, kedua pihak ini perlu ada dalam satu bumbung. Orang yang ada kemampuan untuk memudahkan bahasa akademik perlu bekerjasama dengan orang ahli akademik supaya wacana itu sampai kepada masyarakat. Sebagai contoh, ada tokoh sejarah besar, sebagai contoh Profesor Emeritus sebagainya. Takkan dia nak rendahkan kualiti pemikirannya itu kerana sekadar untuk menulis masyarakat. Kerana sedangkan dia banyak masa untuk mengkaji dengan lebih mendalam tentang satu perkara. Sebab kita ni ada masa yang sangat singkat, tapi banyak benda kita nak buat. Jadi sepatutnya dia perlu tubuhkan satu badan kajian ke apa benda yang dibimbing olehnya untuk menulis, memudahkan tulisan-tulisan kajian-kajian itu kepada masyarakat, supaya orang yang pihak yang menulis demi masyarakat ini menulis secara berdisiplin, dan orang yang berada dalam satu kedudukan eksklusif dalam dunia ilmu ini dapat membumikan ilmu itu kepada masyarakat secara tanpa merosakkan masyarakat itu sendiri. Jadi dia bergantung. Ada orang boleh menulis secara layman, ada orang menulis secara akademik. Jadi kedua-dua pihak ini sebenarnya perlu bekerjasama. Tidak boleh berada dalam satu vacuum masing-masing sehingga menyebabkan masyarakat makin rosak. Sebab kenapa? Orang layman, orang yang menulis bahasa layman terus menulis tanpa ada disiplin ilmu, menyebabkan dia makin merosakkan masyarakat. Dalam masa sama, orang akademik yang berada di institusi pengajian tinggi sebagainya ini menulis untuk memenuhi KPI dia, yang menyebabkan dia meninggalkan masyarakat, meninggalkan kesedaran untuk menjadikan masyarakat betapa penting untuk kembali kepada dunia ilmu ini, menyebabkan tidak ada. So perlu ada kerjasama lah. Bila Muziru cakap berkenaan dengan ahli akademik tadi, kita ada satu sesi lain kali kan, dalam bulan ni juga insyaAllah. Muziru dengan saya sekali lagi akan bersama-sama nanti untuk nanti kita akan umumkanlah di sesi akan datang, topik berkenaan dengan ahli akademik juga. Itu topik yang akan datang. Tetapi kita nak tarik balik perbincangan kita ni sikit, sebab kita dah di penghujung-penghujung sesi juga. Kita nak tarik balik perbincangan kita kepada tajuk yang kita bawakan pada malam ini, iaitu kuantiti pembacaan tidak menentukan kualiti pemikiran. Tadi saya sebenarnya suka kita dapat berdiskusi sebegini, kita dapat mewacanakan banyak idea-idea baru yang segar dengan soalan-soalan yang muncul di pihak audiens. Terima kasih banyak. Tapi untuk mungkin di hujung-hujung sesi yang kita ada ni Muziru kan, mungkin kalau kita tarik balik kepada persoalan tadi tentang kuantiti pembacaan tidak menentukan kualiti pemikiran ini tadi, pada akhirnya sebenarnya adakah dengan kita sebut tadi sebagai tebal nipis-nya, ataupun kita sebut sebagai buku tu banyak membaca ke tidak banyak membaca ke, sebenarnya itu semua adalah satu hal yang sebenarnya remeh-temeh saja. Pada akhirnya sebenarnya yang paling kita harus tekankan adalah budaya membaca itu sendiri, ataupun sifat ataupun sikap mahu membaca itu sendiri kan. Mungkin Muziru boleh kongsi dengan audiens di hujung-hujung sesi ni,
Mungkin kita tak nak cakap tentang tebal nipis, kita tak nak cakap tentang banyak sikit, tapi kita sebenarnya nak cakap tentang pembacaan itu sendiri. Macam mana Muziru melihat pembacaan itu dalam konteks, sebab Abang Hafiz ada terbaca baru-baru ni tapi tak ingat data dia sangat, ada terbaca dalam di laman web sebuah Salman Sesawang ni berkenaan dengan survey ataupun survey yang dibuat oleh Picodi. Picodi ni dia syarikat e-perdagangan. Dia ada buat survey, dia bagi tahu kata daripada 7,000 lebih responden daripada 41 buah negara macam tu lebih kurang, Malaysia antara negara yang sebenarnya rakyatnya sangat banyak membeli buku. Tetapi kita, walaupun dalam sangat banyak membeli buku, terutamanya peningkatan itu mendadak ketika PKP baru-baru ini, banyak beli di Shopee, Lazada, online dan sebagainya. Tetapi itu tidak mencerminkan budaya membaca kita, sebab kita tak termasuk pun dalam 30 top 30 negara rakyatnya yang gemar membaca buku. Kalau ikut data yang dinyatakan oleh Picodi itulah. Tetapi itulah yang kita kembali pada persoalan yang jadi tentang membaca tu. Beli buku banyak, membaca macam mana pada pandangan Muziru sendiri? Yelah, untuk kita mungkin boleh kata kita banyak baca, tapi ada juga orang baca simpan, tak baca-baca. Kadang-kadang plastik tak buka 2-3 tahun untuk setiap buku tu. Beli baca tak buka-buka pun. Jadi bagi saya bagi saya tak apa, apa-apa saja pun sekurang-kurangnya dia ada minat membaca. Berapa banyak dia baca ke, buku apa dia baca ke, dengan cara mana dia baca ke, sekurang-kurangnya langkah pertama untuk dia membuka satu halaman pertama buku tu sendiri sudah cukup bagus. Sekurang-kurangnya dia mula membaca. Tak kisahlah berapa banyak dan berapa sikit pun, tak kisah, sekurang-kurangnya membaca. Sebab pembacaan tu sendiri sudah memberi pengaruh sebenarnya. Sedikit ataupun banyak bergantung, tapi sudah memberi pengaruh. Jadi Alhamdulillah lah kalau dia membaca. Dia nak baca barang, membaca 100 buku setahun ke, itu terpulang masing-masing membaca. Cumanya bagi saya perlu ada kesedaran untuk kita tingkatkan kualiti pembacaan. Kualiti pembacaan di sisi saya ialah kita semakin sedar untuk mencari bahan bacaan yang serius dan berfokus. Penting. Serius, bacaan yang semakin mendalam, semakin membincangkan pemikiran yang besar-besar, semakin terperinci dan berfokus. Kita fokus kepada apa yang kita rasa kita minat sangat membaca. Kalau seorang membaca sastra, fokus betul-betul dia baca buku sastra supaya kefahaman dia terhadap sastra tu sangat luas. Kalau dia minat agama, dia minat psikologi, dia minat sains, dia betul-betul fokus kepada pembacaan dalam bidang tersebut supaya dia punya kefahaman itu memberi satu kualiti kepada cara dia berfikir. Contoh, orang yang kuat baca sastra, mungkin kualiti di dalam membincangkan isu politik kurang, tapi kualiti pemikiran ini dalam baca sastra sangat kuat. Jadi kualiti ini sangat subjektif, bergantung kepada kemampuan individu dan apa yang dia fokus. Mungkin begitulah subjektif. Jadi yang penting kita membaca dan tingkatkan kualiti pembacaan dari semasa ke semasa. Jangan statik. Kalau kita statik, kita akan rugilah. Baik, okey. Di hujung sesi ni juga kita nak raikan sedikit lagi respons daripada audiens yang sedang menonton pada malam ini. Tuan Muhammad Noor sekali lagi, tulisan yang dikatakan retorik itu kadang-kadang mudah diterima oleh orang biasa. Di samping ada analogi dan juga contoh. Juga retorik itu sesuatu yang segar dalam mengangkat kualiti pemikiran dalam sesuatu penulisan. Baik. Dan juga mungkin di penghujung juga sebelum nanti Abang Hafiz nak tutup kita punya perbincangan pada malam ini, ada persoalan sekali lagi daripada Zamir, walaupun bukan berkaitan dengan kuantiti pembacaan dan juga kualiti pemikiran tadi, tapi boleh juga kita sentuhkan sikit pada hujung sesi ni. Puisi saintifik ke? Dia tak tahu pandangan dari orang sastra. Walaupun sekarang Muziru mungkin cakap saya bukan orang sastra, tapi tak apa, boleh jawab. Kita nak jawab. Lagi satu, ada ramalan tak siapa yang akan menang Nobel Sastra 2020? Tanda pagar bukan. Puisi saintifik ke tidak? Puisi tidak saintifik. Saintifik memerlukan satu metod dan kajian. Itu saintifik. Okay. Dan ramalan pemenang Nobel saya tak tahu. Itu kena bincang dengan Naim.
Sebab dah siap tak ada pagar bukan orang lain kan. Okey, baik. Okey, kita sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan Sembang Peace X My Move episod yang pertama ini yang membincangkan tentang kuantiti pembacaan tidak menentukan kualiti pemikiran. Walaupun tadi ada sikit-sikit lah kita mencapah sikit kepada perbincangan yang lain daripada topik yang kita mahu bawakan pada malam ini, tapi itu adalah sesuatu yang saya raikan pada malam ini kerana kita sama-sama mahukan diskusi ini dapat sama-sama memberi manfaat kepada semua. Tetapi apapun, saya mahu kembali mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan yang mana sedang menonton secara langsung ini, Sembang Peace X My Move merupakan salah satu program di bawah My Book Festival, di mana My Book Festival ini dikuasakan oleh Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun My Move, sempena Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia yang ke-20 pada tahun 2020. Dan jika anda mahukan maklumat lebih lanjut tentang My Book Festival, acara-acara yang akan kami langsungkan sepanjang Oktober 2020 sehinggalah ke April 2021 nanti, kita ada Sembang Peace sendiri. Ini saya akan lakukan pada setiap bulan dengan tetamu-tetamu yang berbeza juga selepas ini, insyaAllah. Ada Sembang Peace, kita ada Book Story Basking, ada My Book Move Club dan juga Baca at Sekolah. Ini semua adalah 4 program yang di bawah My Book Festival. Boleh ikuti hebahan lanjut di Facebook My Book Festival ataupun di Instagram My Book Festival juga. Juga ikuti siaran langsung. Ikuti juga hebahan-hebahan di media sosial rasmi Kuala Lumpur World Book Capital sendiri, iaitu di KL Baca Facebook, di Instagram dan juga Twitter Kuala Lumpur WBC. Okey, itu di penghujung sesinya. Mungkin Muziru ada sebagai penggulung kepada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Kuantiti pembacaan tidak menentukan kualiti pemikiran. Sedikit 1 minit sebagai penutup kepada perbincangan kita pada malam ini, Muziru. Silakan. Begitulah, yang penting membaca dan tingkatkan kualiti pembacaan. Dan pandangan saya punya cadangan ialah sentiasa sedar bahawa pembacaan kita pada akhir sekali ke mana kita nak bawa hasil pembacaan kita sebut, fakta-fakta yang ada dalam kepala kita, ke mana kita nak bawa. Kita harus ada satu target dan ada satu niat matlamat ke mana kita nak tujukan pembacaan kita itu. Baik. Okey, kita nak ucapkan terima kasih saudara Muziru kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk Sembang Peace X My Move. Semoga Muziru, semoga tuan-tuan dan puan yang mana yang sedang menonton secara langsung ini, walau anda berada di mana juga, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan juga semoga kita dapat saling menjaga diri kita masing-masing dan juga menjaga orang sekeliling kita, orang kesayangan kita, supaya kita semua dapat memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Jadi temui saya dan juga rakan-rakan lain dalam episod-episod akan datang, juga dalam program-program yang akan dibawakan oleh My Book Festival nanti. Terima kasih banyak-banyak Muziru, terima kasih tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye.